Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Apa khabar anda penonton Wanita hari ini? Kami di sini harapkan anda semua sihat-sihat sahaja dan yang paling penting duduk di rumah. Bersiaran pada 7 April 2020 bersama saya Hawa Rizwana Rizwan bersama Iaina dan juga Fiza. Dan bagi anda yang sedang berada di rumah ketika ini, pastikan anda telah memanfaatkan aktiviti dan waktu berada di rumah ini dengan sebaik mungkin. Lakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah dan pastikan keluar rumah jika ada urusan penting sahaja. Yana dan juga Hawa, ini juga mungkin merupakan berita baik kepada seluruh rakyat Malaysia yang mana pada petang semalam satu lagi pengumuman telah pun dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita iaitu tentang bantuan prihatin tambahan, iaitu langkah tambahan bagi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ataupun prihatin tambahan ini yang mana ia merupakan pakej tambahan berjumlah 10 bilion ringgit yang diharapkan dapat membantu meringankan beban kewangan PKS dan seterusnya menjamin 2/3 daripada jumlah pekerja di negara ini untuk terus mendapat pekerjaan. Dah bukan Encik Ki aja tau. Bukan. Puan Lee, Encik Saleh, ramai lagi. Apa yang pasti ini adalah usaha murni kerajaan untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Dan hari ini genap 3 minggu, 21 hari kita sudah berada dalam tempoh PKP. Diharapkan anda semua okey-okey sahaja berada di rumah tu. Dan seperti biasa hari ini hari Selasa, kami di Wanita hari ini ada pelbagai perkongsian menarik dengan anda dan khusus istimewa untuk hari Selasa, kita akan membincangkan tentang pelbagai khasiat makanan berasaskan halia. Kalau kita tengok halia ni macam-macam lah khasiat dia, untuk buang angin, keradangan, penghadaman, macam-macam lagi. Dan ia juga kebiasaannya dijadikan antara bahan asas masakan. Betul. Bukan saja bagi masyarakat Melayu yang Hawa, tapi juga masyarakat India dan juga Cina. Okey, sebelum kita nak kongsikan tentang menu masakan kita pada hari ini, kami nak kongsikan sesuatu yang istimewa yang sempatlah dirakamkan oleh penerbit kami bersama dengan Ai dan Flor. dua orang ahli daripada Floor 88. silakan. Itu dia tadi nyanyian Laskar Pelangi oleh Floor 88. Kita bersama dengan Ai. Assalamualaikum Ai, apa khabar? Sebelum kita bersama dengan Ai kan, kita mungkin nak kongsikan jugalah Hawa kan. Kalau macam Hawa dengan Yana, kalau masakan berasaskan halia ni, kalau Hawa suka masakan apa? Kalau Hawa biasanya sup-sup. Sebab Hawa kalau makanan kegemaran, Hawa suka sup dan halia lebih sikit. Yana? Kalau Yana suka
masakan Melayu kita boleh dikatakan kebanyakannya menggunakan halia. Betul. Jadi semua makanan yang seperti sambal tumis ke apa ke semua akan di-blend sekali dengan halia. Kalau macam saya suka macam hawa, sup. Kalau mak dengan makcik saya, dia suka buat dumpling. So kalau dia orang buat dumpling sendiri kat rumah tu, dia akan renih dumpling tu bersama dengan bawang putih dan juga halia. So bila kita makan Sedapnya. sup tu, dia rasa macam sesuatu yang menyegarkan. Ya. Kan? Selain daripada tu, Krayana makan masakan Melayu kan? Ya. Macam kalau kita masak rendang, Betul. letak halia sikit. Kan? Kalau macam Apa-apa hawa, pun halia memang wajib kalau nak tumis sambal macam yang nak cakap tadi. Kalau buat kari apa-apa pun halia ni kita dah antara bahan yang kita katakan paling wajib dalam setiap masakan. Dan kalau nak tahu sebenarnya kan halia ni juga boleh membantu kita untuk melambatkan proses penuaan. Wow, Kalau ya. anda berdua nak tahu dan penonton semua nak tahu, halia ni dia mengandungi antioksidan yang tinggi, jadi dia dapat membantu kita untuk merawat masalah penuaan yang berlaku dengan cepat. Padahal nampak baik muda. Okey, kita bersama dengan Ai di talian ketika ini ada rahsia yang dikongsikan oleh Ai. Apa khabar Ai? Alhamdulillah sihat. Akhirnya dapat juga bertemu dengan Ai walaupun secara atas talian. Yes. Ai, sihat Ai? Ya. Alhamdulillah sihat. Saya sihat saja. Okey. Macam mana korang semua? Baik-baik Sihat, saja? Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Ai, hari ini dah masuk hari ke-21, kita berada dalam tempoh PKP. Bagaimana tempoh kuarantin ni untuk Ai setakat ini? Dia ada kelebihan dia lah sebab kalau saya tinggal bujang dengan kawan-kawan student dari Aswara. So kita orang punya hubungan tu semakin erat lah orang cakap. Bila macam masa orang masak yang dikemas, yang dikemas rumah, yang dimasuk pinggan apa semua. So benda Sweetnya. tu saya rasa agak bagus juga. Okey. Ai, dengar kabarnya Ai jaga suara ni melalui dengan minum teh halia. Nak tanyalah resepi tu dapat dari mana? Okay, sebenarnya saya dah lama tak amalkan benda ni sebab bila dah busy, so kita pun dah malas nak potong halia, nak buat air. So bila dah jadi bila jadi PKP ini, saya amalkan balik saya punya ni lah. Saya punya resepi ni. Resepi ni saya dapat dari mak saya. Okey. Tapi bila Saya pun apa dia? bila Ai dapat resepi ni kan, bagaimana Ai tahu yang bahawa memang halia ni ada banyak manfaatnya dan bagus untuk suara sebenarnya? Saya pun tak pasti dia ni sebenarnya bagus untuk suara ke tak, tapi apa yang saya amalkan dari umur darjah 6 rasanya saya menyanyi. Wow. So start situ mak saya bapa dengan mak saya yang ajar benda ni. So bila saya pakai benda ni, alhamdulillah dia berguna. Sebab kalau saya sakit tekak ke, saya dia ada kahak ke, saya saya makan benda ni. Oh, okey. Buat sendiri ke? Wow. Saya buat sendiri. Oh, hebatnya. Hawa dengan Yana tak percaya tadi. Saya pernah cuba Saya juga potong nak buat kecil-kecil teh halia. Lepas tu? Okey. Oh, ada teknik-teknik dia. Potong. Baik-baik jari tu. Potong macam ni. Macam ni. Makan macam mana? Tutup first. Oh. Kunyah. Serius lah. Because dia memang rasa janggal. Dia macam pedas, dia akan berangin. Dia telan, kita biarkan dalam seminit tak minum air. Dia ada macam proses kat sini kan. Dia akan terpedas, berangin. Lepas tu kita minum air suam sikit. Okey. Air suam ni pun, kita boleh letak halia dalam ni. Kita lain sikit. Alright. Kosong. Agak-agaknya lepas ni kalau saya buat teh isi halia tu, suara jadi sedap kot. Tadi Yana dah nyanyi sikit dalam bilik makeup. Nanti mungkin boleh minta lebih lagi. Ai, halia yang digunakan tu, halia muda ke ataupun halia tua? Tak kisah. Yang penting namanya halia dan dia berangin lah. Okey, baik. Terima kasih Ai untuk perkongsian tu tadi. Tapi dekat rumah sekarang ni sepanjang tempoh PKP ni, Ai masak ataupun tidak? Eric pandai masak. So, saya tinggal dengan Eric. Okey. So, dia pandai masak and dia rajin masuk dapur. So, saya tolong kemas-kemas pinggan dan semua lah. Okey, Ai, terima kasih. Saya Mungkin tolong ada masakkan apa-apa. nasi lah. Okey. Ai, sedikit pesanan untuk peminat-peminat dan penonton wanita hari ini. Okey, terima kasih kepada semua yang dah mendengar kata kerajaan. Sama-sama kita banteras wabak COVID-19 ni.
Dan saya doakan semoga semuanya terus seperti biasa dan semoga kita terus dapat bekerja seperti biasa. Ya, insyaAllah. Pastinya ramai yang rindu nak bekerja. Okey. Tapi tak apa. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Ayi. Kirim salam kepada rakan-rakan yang lain. Kirim salam ke Eric sebab Baik, masak. insyaAllah. Betul. Okey. Jangan risau penonton-penonton semua. Walaupun anda berada di rumah, anda boleh terus tonton kami. Anda tonton TV3 kerana banyak informasi-informasi menarik yang akan terus kami berikan kepada anda. Kalau butuh, tak tahu nak masak apa? Terus setia bersama kami di Wanita hari ini dengan topiknya masakan berasaskan halia. Dan kepada anda penonton, kalau ada apa-apa resepi dan tips yang hendak dikongsikan, boleh kongsikan di laman Facebook kami www.facebook.com/WHITV3. Okey, baik. Jangan pergi ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Pastinya di Wanita hari ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita hari ini. Seperti yang sudah kami war-warkan tadi, perkongsian pada hari ini, Fiza, ialah masakan berasaskan halia. Kalau kita lihat halia ni bukan sahaja sekadar penambah rasa kepada masakan, tetapi juga banyak manfaat terhadap kesihatan. Ya, dan ini yang kami nak kongsikan kepada anda bagi yang tak sabar dan yang dah sediakan pen dan juga kertas ataupun anda boleh rekod menggunakan telefon anda menu istimewa yang ingin kami kongsikan hari ini. Kita bersama dengan tetamu pertama kita iaitu Puan Ros Ayu Ahmad daripada Su Ros Ayu Ahmad dari Facebooknya. Okey, apa khabar Puan Su? Hello. Baik, Alhamdulillah Fiza. Sihat tu? Alhamdulillah sihat. Okey, Puan Su, saya baca nama menu yang diberikan oleh penerbit tadi, ikan salmon kukus masak cili hijau dengan sos Thai. Dah meleleh-leleh air liur. Sedapnya. Okey, mungkin Puan Su boleh kongsikanlah kepada kami antara bahan-bahan yang digunakan untuk membuat menu masakan ini. Okey, bahan-bahan ni mudah didapati, senang, mudah murah. Cili api hijau, daun ketumbar, halia, sedikit halia dan bawang putih. Bawang putih, halia dan cili api tu kita tumbuk kasar ataupun kita kisar kasar, kan? Kita kisar kasar dan kita letakkan perahan air limau, gula sabung sedikit dan juga sos ikan. Dalam sumbar tu kita cuma taburkan sajalah. Ini menu penambah selera tau Fiza. Oh, itulah. Memang dengar pun berselera sangat. Macam-macam pedas kan? Halia tu ada apa orang kata jumlah yang banyak ke sikit ke kita nak letak takut terlebih pedas ke macam mana? Okey, kalau ikut Kak Su suka lebihkan halia muda ya. Kalau untuk yang sos je. Untuk kukus tu kita boleh gunakan halia biasa. Okey, tapi kan Puan Su, boleh tercakap tentang halia ni, kadang-kadang penggunaan halia yang berlebihan juga boleh menimbulkan rasa macam pedas ataupun saya tak tahu betul tak betul bahasa saya ni. Pedau kan, macam ada rasa macam tak sedap tu kan. Tapi rasa pedau, pedau kan. Jadi adakah sebenarnya memang penggunaan bahan halia ni dalam menu ni sebenarnya untuk mungkin menghilangkan bau ke, rasa hanyir ikan ke ataupun bagaimana sebenarnya Puan Su? Okey, untuk halia ni dia penambah perisa sebenarnya. Rasa panas tu adalah bagus untuk tubuh badan kita, bagi sihat, bagi segar, berpeluh kan. Sama PKP ni kita terperuk kat rumah, badan tak berpeluh. Tentu malas kan. Macam kita ambil penggunaan halia ni memang baguslah. Okey. Macam mana pula makanan yang kalau sihat kita kukus kan? Ya. Macam mana pula kalau ada orang yang dia kurang suka rasa halia tu, boleh gantikan dengan bahan lain ke? Macam mana? Kalau tak nak bubur halia, tak perlu bubur halia, cuma bawang putih dengan cili api hijau tadi tu dan bahan-bahan yang lain lah. Untuk halia ni penambah perisa macam Kak Su cakap tadi, penambah perisa untuk sesuatu makanan. Penambah perisa dan baunya juga kan sangat harum kan kalau kita dah steam ataupun kukus tu kan? Ya betul, betul. Okey. Puan Su, mungkin boleh kongsikan juga berapa lama masa yang perlu diambil sebab yang menu ni menggunakan ikan salmon kan? Tapi kalau kita gantikan dengan ikan lain ke, berapa lama masa yang perlu diambil? Boleh. Boleh gunakan ikan siakar. Bukan setakat ikan je, seafood yang lain macam kupak, lala, kerang. Kita boleh kukus dulu dengan halia, serai dan ketumbar. Kita kukus. Dan sos ni kita boleh prepare awal macam ni. Kita boleh preparekan sos ni awal, masukkan dalam fridge. So besok je tu, lepas kita kukus, kita just curah saja. Wow. Makan.
Kalau tak nak masak sekali, halia dengan ikan ataupun sos tu, kalau nak masukkan kemudian segar-segar, boleh ke? Memang. Sos ni kita tak kukus sekali. Oh, okey. Sebab kalau perasan pada video tu, kita tak kukus sos ni sekali. Kita cicah. kukus ikan tu asin dan okey. sosnya kita tuang kemudian. Okey, kalau cakap tentang salmon ni kan, Puan Su, selalu orang kata, salmon ni menu ikan yang mahal. Tapi jangan risau, kalau kepala ikan salmon ni dekat pasar raya kadang-kadang boleh dapat 2 keping, RM8, RM9 boleh dapat kan? Betul. Kita pandai cari kan? Okey, betul. Puan Su, mungkin Puan Su boleh kongsikanlah juga antara lain manfaat daripada halia ni. Sebab kadang-kadang kalau kita lihat menu ikan kukus macam ni, yang mungkin tak diletakkan cili padi tu, juga boleh menjadi hidangan bagi mereka yang dalam pantang ataupun mereka yang baru selepas pembedahan dan sebagainya kan? Kalau Puan Su boleh kongsikan. Okey, kalau untuk dalam pantang, kita boleh tukarkan cili api hijau tu kepada cili merah biasa. Cili merah biasa kita dalam pantang kita boleh ambil. Cili merah yang besar tu. Kita boleh tukarkan kepada lada hitam. Letak halia banyak-banyak Masak kita perlukan kreativiti. Halia dalam pantang memang tak boleh pisahkan. Okey. Kalau saya pantang tengok. Pantang tengok. Samalah kita kawan. Kalau kita tengok ikan salmon kukus masak cili hijau dengan sos Thai ni, makan saja pun sedap. Tapi mungkin ada makanan lain yang boleh disesuaikan dengan menu ni. Gunya tu. Okey. Kita boleh makan dengan nasi putih ataupun kita boleh gunakan daun salad. Okey. Kita bubur suun ataupun mihun yang telah dicelup. And then kita bubur isi ikan di atas daun salad tu, atas mihun tu. Kita bubur sos, Thai sos ni and wrap kita makan. Tak payah pergi Thailand. Tak pergi Thailand. Okey, Puan Su, Boleh kita sendiri. dalam tempoh ni adakah membuat sebarang tempahan ke ataupun mungkin kalau penonton-penonton yang tak puas tak tengok video tadi nak tahu menu masakan ni, di mana boleh mereka melihat menu-menu ini? Okey, boleh visit di IG Mama Su Kitchen ataupun page Mama Su Kitchen. Nanti Mama Su akan uploadkan video ni sebab Mama Su tak uploadkan lagi. Okey. Mama Su buat masa ni PKP kita tak jual online pun sebab Mama Su jaga kan. Sebab Mama Su ada anak-anak yang kecil, so Mama Su tak berani nak pergi ke pasar raya untuk pergi belah. So just stay at home. Okey, terima kasih. Terima kasih. Yang pastinya menu Puan Su hari ini memberi manfaat kat semua penonton wanita hari ini. Saya akan cuba menu ni. Saya akan cuba menu ni petang nanti. Mesti tak sabar nak balik. Tak sabar. Okey. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Mama Su kita. Jaga diri, stay safe at home. Dan nampaknya Uyaina di sana pandang je kita. Kan? Dia kata amboi sedapnya diorang ni kan. Tapi sebelum kita nak bersama dengan Uyaina sebenarnya Hawa. Ya, kita nak kongsikan sebuah bingkisan menarik mengenai topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Silakan. Halia sejenis tumbuhan yang selalu digunakan sebagai rempah perasa dalam masakan. Mungkin ramai yang tidak gemar menikmatinya begitu sahaja, namun ia terbukti mempunyai khasiat tersendiri dan sering menjadi pilihan pengguna dalam rawatan tertentu. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengiktiraf keberkesanan halia dalam membantu merawat masalah loya ketika hamil, menangani kesan sampingan kemoterapi dan mabuk ketika perjalanan. Halia juga dikatakan boleh mengurangkan ketegangan otot. Kajian dari Amerika Syarikat yang diterbitkan dalam Journal of Pain mendedahkan bahawa dengan mengambil 2 gram halia selama 11 hari mampu mengurangkan kesakitan yang berkaitan dengan senaman fizikal sebanyak 25%. Walaupun sedikit pedas dan rasanya agak pelik, halia ternyata dapat membangkitkan rasa sesuatu masakan. Tidak hairanlah ia menjadi pilihan ramai dalam menghasilkan pelbagai hidangan enak di samping cukup berkhasiat untuk kesihatan. Itu dia tadi pelbagai khasiat halia dan memang sangat-sangat digalakkan untuk kita memasukkan halia di dalam masakan harian kita. Dan kalau tadi sebenarnya memang saya dah terliur sangat-sangat dengar Fiza, Hawa dan juga Puan Ayu tadi berkongsi tentang ikan salmon kukus masak sambal hijau dengan sos Thai. Sekarang ini Yana pun sudah terhubung dengan seorang lagi tetamu istimewa kita pada hari ini di talian bersama dengan Puan Marina Zainal dari Bunda Cafe. Assalamualaikum Puan Marina. Hai, Waalaikumsalam. Khabar Yana? Khabar baik Puan Marina. Wah, cantiknya. Berada di Kajang itu? Ya, dari Kajang. Kita dari live dekat Genting.
Aha, okey. Puan Marina, kalau tadi mereka dah kongsikan tentang ikan salmon, sekarang ni kita nak berkongsi tentang kuitiau daging halia pula. Mungkin sebagai permulaan, Puan Marina boleh kongsikan dulu apakah antara bahan-bahan yang diperlukan untuk menyiapkan hidangan ni? Okey, kuitiau daging halia ni ataupun ginger beef kuitiau ni, kita perlukan yang penting daging ya. Dan kita perlukan juga halia muda, bawang besar merah, dipotong dadu, kicap soya, kicap pekat, oyster sauce ataupun sos tiram, sedikit tepung jagung, lada putih, stok ayam dan tentulah kuitiau yang telah diperap sedikit dengan kicap pekat. Okey. Seterusnya, apakah langkah-langkah yang boleh kita lakukan? Okey, terusnya kita perlukan sedikit minyak and then kita masukkan halia. Kita tumis halia tu dulu ya. Okey, selepas kita tumis halia, kita masukkan bawang merah dulu. Okey, selepas tu kita akan masukkan daun bawang. Baik. Kita tumis, kita kacau dia and then kita bagi dia macam brown sikit ya, bawang tu. Garing sedikit lah. Ya, garing sedikit and then kita masukkan sedikit air. Okey. Dan tadi Puan ada sebut yang menggunakan halia muda dan sebenarnya untuk masakan ini, untuk berapa orang punya hidangan ni? Okey, yang ini kita buat untuk satu orang punya hidangan. Okey, dan kuantiti halia yang diperlukan tu banyak mana? Okey, halia tu kita hiris titis dalam 9 keping macam tu. Okey. Okey, sekarang kita masukkan kicap pekat, kicap cair dan sedikit sos tiram. Dan juga kita terus masukkan stok ayam dengan lada putih. Okey. Dan kita kacau, dan kita dah masukkan air tadi kan. Kita kacau dia, bagi dia mendidih sikit. And then bila dah agak mendidih, kita masukkan sedikit tepung jagung. Bagi memekatkan sikit kuah kuitiau halia. Dan biasanya kan untuk menyiapkan hidangan ni, berapa lama masa yang diambil Puan Marina? Kejap je Yana, dalam tak sampai 5 minit kita dah boleh siap. So siapa-siapa yang duduk sorang-sorang dekat rumah tu, ini menu yang sangat sesuai untuk anda. Dia punya bahan-bahan pun senang nak dapat. Okay, dan sekarang kita bagi dia mendidih. And then kita dah masukkan tepung jagung dan kita masukkan baki daun bawang tu ya. Okey. Baik. Okey, Puan, ini kuitiau daging kan? Mungkin menggunakan halia yang dalam 9 hiris begitu tadi. Tetapi kalau kita nak gantikan daging dengan lauk yang lain, mungkin seafood dan sebagainya, adakah penggunaan halia itu sebanyak itu juga ataupun lebih kurang sedikit? Okey, kita boleh gunakan ataupun kurangkan ikut kita punya kreativiti lah, Yana ya. Ada orang yang tak suka sangat makan halia, tapi halia ni bagus ya untuk kesihatan. Ramai orang tak tahu kan. And untuk masakan ala Cina ni, kita memang selalu gunakan halia muda. Kita tak gunakan halia yang tua. Kita gunakan halia muda. So dia akan rasa dia tak adalah pekat sangat halia tu. So rasa just nice sebenarnya. Okey, jadi itu sebenarnya tips yang sangat-sangat berguna. Kalau tak nak rasa halia tu terlalu overpowering terhadap hidangan itu, gunakan halia yang muda. Betul ya Puan Marina? Betul. Kurangkanlah. Kalau kita rasa kita nak tak nak rasa halia tu banyak sangat, kita kurangkan halia tu. Up to you. Okey, dan tadi kiranya masakan ni dia campak, kemudian 5 minit kemudian dah siap. Betul. Dan kalau ada dalam kalangan penonton kita sekarang ni Puan Marina yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang resepi kuitiau daging halia ini, bagaimanakah caranya? Okey, penonton semua boleh tengok resepi dia. Saya akan share dekat Cafe Bunda Instagram, and anda juga boleh follow Facebook kami, Cafe Bunda, yang terletak di Country Heights, Kajang. Dan ada membuat penghantaran ke rumah ataupun bagaimana sepanjang tempoh PKP ni Puan? Ya, sepanjang tempoh PKP ni kita ada menggunakan perkhidmatan delivery, kita ada juga Grab, kita juga gunakan perkhidmatan Lalamove, and then customer juga boleh call kita direct ataupun WhatsApp kita. Okey, baik. Ada minimum order ataupun macam mana Puan? Ke satu pun dah boleh dihantar? Okey, usually kalau kita order pakai Grab, satu makanan pun boleh dihantar, tak ada masalah. Okey, baik. Dan selain daripada kuitiau daging halia ni, apa lagi antara menu lain yang disediakan oleh Bunda Cafe? Okey, Bunda Cafe kita ada pelbagai jenis menu Asian fusion, masakan ala Cina. Kita punya specialty dekat Cafe Bunda is whole fish,
ikan kerapu masak Thai style. Dan kita ada juga fish head curry, iaitu kari kepala ikan merah yang dimasak kari. Dan Ada banyak lagi. pelbagai lagi menu menarik. Dan akhir sekali Puan Marina, mungkin boleh kongsikan sekali lagi Instagram dan Facebook Bunda Cafe. Okey, boleh follow kami di IG Bunda Cafe, BUNDACAFE, dan Facebook kami Cafe Bunda, CAFEBUNDA. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Puan Marina di atas perkongsian sebentar tadi. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kepada anda semua penonton wanita hari ini, kami baru sahaja kongsikan 2 jenis menu yang berasaskan halia. Sekembalinya nanti kami akan kongsikan 2 lagi menu baharu bersama dengan Chef Zainal. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini dengan perbincangan kita pada hari ini, masakan berasaskan halia. Kalau tadi kita lihat masakan ikan berasaskan halia, kuih tiaw berasaskan halia, tetapi tetamu kita selepas ini akan berkongsikan pencuci mulut berasaskan halia. Okey, kita bersama dengan Chef Zainal sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik, Chef sihat? Sihat, Izzah ya? Sihat, Alhamdulillah. Chef ni kan kalau cakap tentang menu masakan ni memang macam-macam resepi yang kreatif ni memanglah banyak dicipta oleh chef. Yang ini pertama kali saya dengar sebenarnya chef, iaitu kuih bakar halia. Chef boleh kongsikan sikit tak? Okey, kuih bakar ni adalah kuih tradisional. Okey. Yang mana kalau kita biasa buat jagung, tapi ni kali ni perisa halia. Perisa halia ni kan dia ada juga macam rempah ratus halia ni untuk kegunaan perubatan, untuk buang angin atau apa-apa kan. Jadi kita gunakan halia tu lah. Okey, cara buat kuih tu samalah. Sama. Okey, kita gunakan 5 biji telur. Kemudian kita ada gunakan garam, gula, lepas tu ada Penggunaan halia tu pula macam mana? Berapa banyak kita nak letak tu? Okey, 2 inci halia. Kalau kita gunakan halia yang fresh tu, kita guna 2 inci halia, kita sama ada kita tumbuk lumat ataupun kita blend. Kalau kita tak nak gunakan halia tu, kita boleh guna halia serbuk. Ground ginger panggil. Cukup dengan satu sudu makan dah cukup dah. Okey. Chef, tapi kan kebiasaannya halia ni diguna pakai sebagai bahan dalam masakan macam lauk dan sebagainya kan. Tapi apabila kita gunakan halia ni, mungkin sebut halia ni dalam kuih kan. Apakah sebenarnya yang cuba chef berikan ataupun sampaikan kepada peminat-peminat masakan tanah air ni sebenarnya? Okey, sebenarnya halia ni kita tak semestinya guna untuk lauk yang mati kan. Kalau untuk dessert, untuk air, katakan nak sarbat kan kita gunakan halia. Tapi semua ada unsur-unsur perubatan ya. Halia ni dia menghangatkan badan kita. Kalau macam diet agent juga tu. Betul juga tu chef, sebab kalau saya sebu perut ke kembung perut, saya memang akan rendam air halia ni. Kan? Buat dia senang aja ni. Kuih bakar ni. Campur je semua masuk dalam oven. Okey. Dan kalau hari ini pertama kali kita dengar kuih bakar halia, mungkin ada pencuci mulut lain juga yang sesuai nak letak halia sikit. Ada macam-macam. Katakan kita nak buat biskut halia. Biskut halia biasanya kalau western dia gingerbread. Gingerbread. Okey, chef, kalau kita tengok visual sekarang ni kan, tadi mendidih tu. Okey, kuih bakar ni, chef, kebiasaannya manis kan? Tapi bila ada halia ni, mungkin dia akan ada memberi satu rasa yang lebih seimbang bagi mungkin orang yang tak nak makan manis sangat kan? Sedapnya kita gunakan dengan hidangan apa tu selain daripada hidangan kuih bakar halia ni? Okey, kuih bakar halia ni kalau kita minum dengan kopi atau teh lah kan. Kemudian kalau kita nak minum dengan sarbat dah rasa sama. Macam halia kan. Jadi kita boleh makan dengan biskut. Macam-macam lah.
Okey. Dan pastinya halia ni merupakan antara bahan wajib dalam kebanyakan masakan chef. Mungkin chef boleh kongsikan juga apa antara manfaat halia ni apabila kita campurkan dalam masakan. Okey, halia ni dia ada dia ada rasa yang boleh menghangatkan badan kita. Bila badan kita hangat, jadi dia membakar lemak juga lah. Okey. Dan selain daripada perasa dia juga kan. Okey. Chef mungkin boleh kongsikanlah juga kepada penonton-penonton ni kan sepanjang tempoh digalakkan untuk berada di rumah ni, adakah chef masih restoran ada membuat sebarang servis penghantaran ke ataupun ada sesuatu yang chef nak kongsikan kepada penonton dari segi resepi dan sebagainya? Okey, sekarang buat masa sekarang ni saya buat untuk bungkusan sama ada di restoran saya di Seri Hatamas. Okey. Saya juga buat penghantaran di Bukit Damansara. Dan untuk frontliner macam hospital, tentera yang mana memerlukan bungkusan untuk makanan itu. Okey, terima kasih Chef atas perkongsian yang cukup menarik pada hari ini. Terima kasih, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Terima kasih Chef, terima kasih sekali lagi. Berhati-hati, stay safe dekat rumah tu. Okey, dah banyak yang kita kongsikan kepada penonton dari segi menu masakan dan juga menu minum petang yang mungkin sesuai ataupun boleh diguna pakai oleh anda yang dah kebuntuan ataupun dah tak tahu, dah putus idea apakah agaknya hidangan yang ingin dikongsikan bersama dengan seisi keluarga kan. Ya, dan Uyaina juga ada lagi satu menu yang hendak dikongsikan bersama tamu dan juga anda. Yana suka apa yang antara suka tadi? Betul. Kalau biasanya petang-petang kita selalu makan goreng pisang dan sebagainya, kali ini kita boleh cuba tukar sikit, beri kelainan untuk menu minuman petang kita. Boleh gunalah tadi menu resepi tu. Okey, tapi nak tanya kat Yana, antara tiga menu ni sekarang ni, mana menu yang Yana rasa Yana akan cuba? Yana rasa Yana sama seperti Fiza. Salmon, kukus dengan sambal hijau dan Thai sauce. Nampak tak? Sebut tu saya dah tutup mata tau. Penuh Sebab kenikmatan dah rasa terliur dekat ujung-ujung. Nampak penghayatan tu. Tapi mungkin kita akan teruja juga dengan menu yang seterusnya ni. Betul. Kerana menu yang seterusnya ini lebih kepada masakan yang berasaskan Chinese style, makanan Cina. Dan untuk itu, Yana sudah pun terhubung di atas talian bersama dengan Encik Muhammad Adha Muhammad Darus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Adha? Baik. Alhamdulillah. Okey, itu berada di rumah kan tu? Ya, betul. Okey. Baik, Cik Adha, hari ini Cik Adha nak kongsikan apa menu bersama dengan penonton setia wanita hari ini? Ayam halia pungkau. Pau Kung. Pau kung. Pau Kung. Baik. Betul PKP. Okey, Cik Adha, mungkin boleh kongsikan sedikit apa antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ayam halia Pau Kung ni? Okey, ayam halia dia punya first kali minyak, lepas tu bawang putih. Bawang putih semua ni iris. Okey. Kan, semua iris kan. Okey, minyak, bawang putih, halia. Dia masakan kat sini, halia lebih tak apa sebab semua tu kita iris. Okey. Sebab kalau dia masakan sup ataupun kuahnya sedikit pun, kalau halia tu lebih, dia akan rasa halia tu bagus untuk semua masakan lah. Okey. Dan halia tu pun dihiris nipis ya? Ya, betul. Halia tu dihiris. Sebab kalau kita nak iris tebal boleh, nipis boleh. Dia halia ni, kalau ini penggunaan untuk saya masak halia ni lebih kurang dekat 3,000 jari dia punya saiz dia. Baik. Terlebihkan banyak. Okey. Kan? Dan untuk yang ini Cik Adha, menu ni dihidangkan untuk berapa orang? 4 orang. Okey, 4 orang. Jadi halia yang digunakan banyak ni ya? Lebih kurang dalam 3 ke 4,000 jari lah. Okey. Kemudian? Okey. Lepas tu ayam kita guna isi ayam. Ataupun dada ayam lah. Isi ayam. So untuk masakan ni, kita pun tak masalah lama. Lebih kurang 5 minit je pun. Tip dekat ni, dada ayam tu kita potong dia ikut urat. Okey. Kan. So nanti ayam tu lembut lah untuk budak-budak pun boleh makan. Untuk buat sos dia ni, Pau Kung ni, apa antara sos-sos yang diperlukan? Cuma tomato sauce dengan sos tiram. Okey, jadi 3 sos ni sahaja ya?
3 sos. Betul, tadi dah masuk kicap manis, sos tiram dengan tomato sos. Aha, okey. So kita okey. Baik, selain ayam untuk masakan paukung ni kan, Cik Adha, apa lagi lauk-lauk lain yang boleh kita gantikan yang rasa dia akan sedap juga kalau kita masak paukung dan menggunakan halia? Semua boleh. Ikut apa yang ada yang dekat dalam peti ais. Okey. Ikut pada siapa-siapa yang dia lebih suka makan. Sebenarnya ada setengah tu dia tak suka ayam, dia makan daging. Tapi kalau saya nak lagi best, saya guna kambing. Boleh juga ya? Itu sedap juga. Boleh. Dia masakan lain, kita hantam. Kita boleh je. Jadi, sesedap rasa kita semua tahu. Ya, betul. Tapi kalau untuk buat kambing tu, kena bakar kambing tu terlebih dahulu lah ya? Lepas tu buat sos dia berasingan. Tak payah bakar pun boleh. Masuk sekali dalam ni pun okey. Okey. Kalau nak bakar dulu pun boleh. Kalau nak bakar pun boleh. Okey. Baik. Cik Adha, ada buat ada membuat delivery ke untuk masakan ni? Tempahan dan sebagainya? Ada. Mungkin boleh kongsikan? Delivery ni boleh. Delivery kita tinggal di Shah Alam. Okay, kita pun sekali daripada menu ni, itu yang masukkan tu minyak bijan. Minyak bijan ni untuk neutralkan balik semua tu. Minyak bijan pun kena masukkan juga. Baik. Itu penting, itu tips penting ya? Tips penting. Okey, macam tadi sesama balik. Selain daripada ayam halia ni, kita ada juga buat Coney Island sausage. Ini western style kan? Okey, lepas tu ada laksa Penang. Asam laksa Penang. Baik. Kan? Kita ada lagi sup cendawan. Original punya. Okey. Yang original. Itu pun semua yang kebanyakan vegetarian lah. Yang sup, mushroom soup. Okey, memang ada pelbagai menu yang disediakan oleh Cik Adha sendiri. Okey, mungkin boleh kongsikan juga antara social media supaya dapat memudahkan para penonton untuk menghubungi Cik Adha. Boleh. Dekat IP saya boleh pergi ke 2708.com. Baik. .co. 2708.co. Okey, baik. Sebab dalam tu ada pelbagai menu dan tu juga yang kita ada jual. Ada berkongsi resepi sekali ke di Instagram peribadi? Ada. Mungkin nak kongsikan juga? Boleh. Akaun Instagramnya adalah? Instagram @2708.co. Oh, memang itulah nama Instagram akaunnya. Okey, baik. Cik Adha. Dalam tu pun ada juga. Kebetulan saya pun orang Perlis. Jadi kebetulan kat sini sekarang ni musim maru manis. Boleh order lah. Okey. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cik Adha atas perkongsian tadi. Semoga dapat bertemu lain kali. InsyaAllah di studio pula. InsyaAllah. Okey, baik. Stay safe. Assalamualaikum. Baik, para penonton, itu antara 4 menu yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda berasaskan halia. Diharapkan anda dapatlah mencubanya di rumah nanti. Okey, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung darimu dari penyakit sopak, kusta, gila dan segala penyakit-penyakit yang buruk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kita pasti semuanya akan berakhir dan apa-apa yang terjadi ada hikmahnya insya-Allah. Dan ingin kami kongsikan bersama anda macam-macam sebenarnya yang boleh anda lakukan sepanjang tempoh ini, termasuklah membaca. Oleh itu, NSTE Paper ada sediakan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, dan untuk langganan anda boleh layari www.nstp.com.my/MCO.
Okey, itu tentang antara bahan bacaan yang boleh anda guna pakai secara percuma di rumah. Inilah masanya juga kan kita nak mengajak anak-anak kita untuk mungkin mendalami ataupun mempelajari bahasa Inggeris dengan lebih mudah lagi kan melalui pembacaan. Okey, tapi bagi anda yang ingin terus menderma, kita juga ada tabung bantuan kemanusiaan COVID-19. Ya, betul. Dan sebagai salah satu usaha bagi melawan penularan COVID-19, Media Prima melalui tabung kemanusiaan Media Prima NSTP, Media Prima NSTP Humanitarian Fund, merayu sumbangan segera daripada orang ramai bagi membantu kerajaan terutamanya dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19 dan membantu mereka yang terkesan akibat virus ini. Dan semua hasil sumbangan yang diterima akan disalurkan untuk tujuan seperti pembelian kelengkapan peralatan perubatan kritikal frontliner bagi mereka yang berada di barisan hadapan seperti petugas-petugas kerajaan seperti doktor, jururawat, kaki tangan hospital serta semua kaki tangan yang terlibat bagi membantu menangani wabak COVID-19 dan juga keperluan lain bagi membantu pesakit-pesakit yang terjejas. Dan orang ramai boleh menyumbang ke tabung ini melalui cek, perbankan dalam talian atau deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund ke akaun Maybank 5141-0532-3170 yang seperti tertera di kaca televisyen. Dan setiap sumbangan besar atau kecil amat bermakna dan paling penting sumbangan anda juga akan dikecualikan cukai. Okey, insya-Allah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus setia kekal berada di depan kaca TV daripada awal sampailah ke hujung siaran yang mana sempat tadi kami berkongsi beberapa resepi. Ya, kita dah belajar kuih tiaw, daging halia, macam-macam menu lah yang pastinya memberi manfaat kepada anda. Ya, betul. Apa yang pasti sekejap lagi mesti Umi Yana dia akan cakap, Yana tolong beli barang-barang, kita buat ya menu-menu yang telah dikongsikan tadi. Nanti Cik Umi share menu apa yang Umi share. Okey, insya-Allah esok rakan-rakan kami akan kembali bersama dengan anda dengan topiknya cabaran pembelajaran di atas talian. Ini juga mungkin memberi cabaran kepada ibu-ibu dan juga guru-guru. Nah, tapi dah bermula juga siaran pendidikan melalui TV Pendidikan yang telah pun bermula dari semalam dan kita nak lihat apakah mungkin tips berguna yang boleh sama-sama kita manfaatkan seisi keluarga. Betul, dalam keadaan bagaimana sekalipun pembelajaran mesti diteruskan. Baik, kita doakan semoga duka ini akan pergi, bumi akan senyum kembali. Ya, yang penting duduk di rumah untuk kebaikan kita bersama, insya-Allah. Terus setia bersama kami di Wanita hari ini. Assalamualaikum. Bye. Menguji semua tak pernah disangka. Bumi yang kelabu tambah cahaya. Usah mengalah, mencari salah, masih ada jalannya. Bersatu hati, moga dugaan berakhir. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya, masa untuk teguh bersama, dorang usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan mampu ditepui, keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Padamu Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini, membebaskan sengsara. Samaikan rasa sesama manusia, ketepikan emosi. Bawalah semangat yang menyeruak semua fakir. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya, masa untuk teguh bersama, dorang usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan mampu ditepui, keajaiban
kami berserah. Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini. Bebaskan sengsara